Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tugasan pada kali ini iaitu bagi kos pengantar ulum Al-Quran dan ulum hadis. Jadi saya bersama dengan Daniel Azwani untuk kumpulan saya akan membentangkan tentang cara untuk kita mengenali hadis maudhu' atau hadis palsu dan adanya kewujudan golongan ittihadis. Jadi seterusnya ini adalah ahli kumpulan saya, iaitu hanya dua orang, saya, Izul dan Daniel. Baik, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, jadi kenapa kita perlu tahu cara untuk mengenali hadis maudhu'? Kenapa dengan hadis maudhu'? Jadi sini biar saya terangkan apa itu hadis maudhu'. Jadi perkataan maudhu' itu diambil daripada asal kata artinya letak sesuatu atau tinggal, iaitu dha', wada' atau melahirkan anak. Jadi menurut istilah ulama hadis, maudhu' artinya hadis yang dibuat-buat atau direka secara dusta terhadap Rasulullah SAW. Dan hadis maudhu' ini atau hadis palsu adalah penyandaran sesuatu kepada Rasulullah SAW, padahal beliau sendiri tidak pernah mengucapkan, melakukan atau menetapkannya. Jadi kita tahu hadis maudhu' itu adalah hadis yang direka dan dibuat-buat dan dituduh kepada Nabi. Jadi apakah hukum kita untuk kita menyebarkan hadis maudhu' ini? Jadi terdapat beberapa hadis yang menentang keras, yang memberi amaran keras terhadap pendusta yang memasukkan hadis, kemudian mendakwanya sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam riwayat Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna kadhiban alayya laysa kakadhibin alayya ahad man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang bermaksud sesungguhnya pendustaan terhadapku tidak seperti pendustaan terhadap orang lain. Sesiapa berdusta terhadapku dengan sengaja, maka sediakanlah tempatnya dalam neraka. Dan ada satu lagi hadis yang di mana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, la takdzibu alayya fa innahu may yakdzibu alayya yalij an-nar. Yang bermaksud, jangan kamu berdusta terhadapku, sesungguhnya sesiapa berdusta terhadapku maka sedialah kemasukannya ke dalam neraka. Jadi daripada sini terdapat banyak hadis yang melarang dan terdapat banyak amaran daripada Rasulullah yang memberi amaran kepada penyebar atau pembuat hadis maudhu' ini untuk masuk ke dalam neraka. Jadi hadis maudhu' ini tidak boleh disebarkan. Baik, kita tengok pula pada slide di sini, iaitu kedudukan hadis-hadis dhaif. Jadi apa kaitannya hadis dhaif dengan hadis maudhu' ini? Jadi hadis dhaif ni dia ada dua, hadis dhaif ringan dan dhaif berat, iaitu dhaif jiddan. Dan di sini saya bawakan itu hadis dhaif jiddan. Jadi hadis dhaif jiddan ni dia kedudukannya sama dengan hadis maudhu', iaitu hadis yang direka-reka. Dan yang kedua, hadis yang datang dari jalur perawi yang berdusta. Yang ketiga, hadis daripada perawi yang fasik. Yang keempat, hadis daripada perawi ahli bid'ah mukaffirah yang membawa kepada kekufuran. Jadi kedudukan hadis maudhu' dan hadis dhaif jiddan ini lebih kurang sama. Dan kedudukan dia juga sama. Hadis dhaif ni dia tidak boleh diamalkan secara mutlak dan tidak boleh dijadikan hujah di dalam hukum dan juga fadail amal, iaitu amal kebajikan kita. Jadi maksudnya hadis dhaif dan hadis maudhu' ni kedua-duanya tidak boleh digunakan untuk beramal dan berhujah. Dan kata Ibnu Salah tentang hadis dhaif ini ialah hadis yang tidak mencukupi sifat hadis sahih ataupun hadis hasan. Dan kata Ibnu Hajar, hadis dhaif ialah hadis yang sifat-sifat penerimaan, iaitu syarat-syarat hadis sahih dan hasan tidak ada padanya. Baiklah, kita masuk kepada objektif kita, iaitu untuk saya menerangkan tentang cara-cara untuk kita mengenali hadis palsu. Jadi
cara-cara untuk mengenali hadis palsu ni dia ada dua, iaitu pertama pada sanad dan yang kedua pada matan. Jadi di sini saya akan bentangkan iaitu pada sanad. Yang pertama, untuk kita mengetahui hadis itu maudhu' atau tidak, hadis maudhu' ni dia perlu ada pengakuan sendiri daripada pemaudhu'nya. Seperti Ibnu Ismah Nuh Ibnu Maryam yang memasukkan hadis tentang fadilat Al-Quran surah demi surah, iaitu tentang hadis yang dibuatnya. Surah ini apa fadilatnya, dan itu hanyalah rekaan semata-mata. Jadi bagaimanakah pengakuan sendiri itu? Iaitu dengan ikrar atau pengakuan daripada perawi tersebut bahawa dia telah mencipta hadis tersebut, bahawa pembuat hadis itu dia mengaku sendiri dan terbukti daripada pengakuannya bahawa dia telah berdusta. Contohnya seperti dia berkata bahawa dia telah mendengar hadis ini daripada syekh sekian di tempat sekian, sedangkan syekh tersebut diketahui tidak pernah masuk atau sampai ke tempat tersebut. Contohnya dia buat hadis dan dikatakan tentang seorang syekh, tetapi pada kebenarannya syekh itu tidak pernah sampai pada tempat tersebut, ataupun syekh itu telah meninggal pada tarikh tersebut. Jadi perawi tersebut terkenal dengan seorang perawi pemalsu hadis Nabi SAW. Jadi seterusnya kita pergi cara untuk mengenali hadis dari segi matan. Jadi yang pertama ialah hadis tersebut dia bertentangan dengan fakta sejarah, seperti kenyataan riwayat daripada syekh tertentu padahal ia dibuktikan sebagai tidak bertemu dengannya. Sebagai contoh, idza naksafa al-qamar fil muharram kana al-ghala wal kital wa syughulul sultan, pada yang bermaksud apabila berlaku gerhana bulan pada bulan Muharram, berlaku kenaikan harga barang, peperangan dan kesibukan pemerintah. Jadi hadis ini tidak kena dengan sejarah. Sebab bila datang dengan bulan Muharram, benda tu tidak berlaku. Dan hadis ini adalah direka-reka semata-mata dan tidak benar. Dan yang keduanya ialah hadis itu penggunaan bahasanya sangat rendah. Sebagai contoh, seperti menjanjikan pahala yang sangat besar pada malam yang terlalu kecil. Antara contoh hadisnya adalah Az-zanji idza syaba'a zina wa idza ja'a sarku, yang bermaksud orang zanji apabila kenyang berzina dan apabila lapar mencuri. Jadi bila kita melihat pada bahasa hadis ini, ia seperti bahasa yang sangat-sangat rendah. Seperti yang kita tahu bahawa perkataan Nabi itulah bahasa yang sangat tinggi, sehingga hadis yang kita ambil daripada Nabi Muhammad SAW perlu ada tafsiran daripada ulama. Kerana jika kita mengambil terus daripada hadis Nabi, kita tidak tahu apa sebenar poin yang ingin disampaikan oleh Nabi. Sebab kata-kata daripada Nabi itu bahasanya sangat tinggi dan perlu diterjemah oleh ulama-ulama yang alim. Baik, seterusnya ialah cara untuk kita kenali hadis maudhu'. Yang ketiga, iaitu hadis itu tidak ditemui dalam kitab-kitab yang besar, ya. Contohnya Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, walaupun telah diselidik oleh para ahli hadis. Contohnya hadis di sini, salasah tazidu fil bas an-naziru ila al-khadrah wal ma' al-jari wal wajhu al-hasan, yang bermaksud 3 perkara menambahkan kekuatan penglihatan, iaitu mengolah warna hijau, air mengalir dan muka yang cantik. Jadi hadis ini dia, kalau kita baca semintas lalu, mungkin kita akan percaya itu hadis, tetapi apabila diselidik oleh para ahli hadis dalam kitab-kitab yang masyhur, tidak terdapat pun hadis ini. Jadi perkara ini sangatlah membahayakan. Sebab itulah kita perlu selidik untuk kita menyebarkan hadis. Dan yang keempat, hadis itu bertentangan akal dan kenyataan. Sebagai contoh, ahdiru mawa'idukum al-qab fa innahu matradatan lisyaitan, yang bermaksud bawalah sayur dalam hidangan kamu kerana ia menjauhkan syaitan. Dan yang kedua, takhattamu bil aqiq fa innahu yurasu al-ghani, yang bermaksud pakailah cincin permata akik kerana mempusakainya kaya. Jika kita lihat pada hadis ini, ia macam perkara yang tidak logik. Membawa sayur dalam hidangan
kena menjauhkan syaitan, dan perkara itu tidak ada kaitan. Jika difikir dengan akal logik, perkara itu malah bertentangan dengan akal dan logik kita. Baik, seterusnya. Jadi cara yang kelima untuk kita tahu hadis itu maudhu' atau tidak. Jadi hadis itu dia bertentangan dengan keterangan Al-Quran dan dalil-dalil yang mutawatir. Sebagai contoh, hadis itu berbunyi umur dunia 7,000 tahun dan kini dalam ribu yang ke-7 dan sebagainya. Maksudnya hadis maudhu' ni dia nak kata umur dunia ni hanya 7,000 tahun dan akan kiamat. Jadi bila kita lihat pada dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis yang mutawatir, dia bercanggah. Kerana dalam Al-Quran ada menyatakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna sa'ata atiyatun akad ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang bermaksud sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang diusahakan. Di dalam Al-Quran ini sebut hari kiamat itu disembunyikan dan tidak akan diberitahu. Jadi hadis ini adalah maudhu' dan kita perlu tolak, wajib tolak. Seterusnya yang keenam, hadis itu dia berbentuk keterangan yang lucu dan mentertawakan. Sebagai contohnya, Inna lillahi malakan min hijaratin yuqalu lahu umaratun yanzilu kulla yawmin ala himarin min hijaratin fayu'asiru as'ara summa ya'ruju. Yang bermaksud sesungguhnya Allah mempunyai malaikat daripada batu bernama Umarah. Pada setiap hari ia turun di atas kelas air batu, lalu ia meletakkan harga barang, kemudian ia naik semula. Jadi bila kita lihat hadis ni, dia macam perkara itu agak kelakar. Sebab tugas malaikat tu turun dan meletakkan harga barang dan naik balik. Jadi hadis seperti itu kita boleh kategorikan ia sebagai maudhu' kerana ia sangatlah kelakar dan tidak logik. Baiklah. Jadi kita pergi pada cara yang ketujuh, iaitu hadis itu dia mengandungi unsur mujazafah. Apa itu mujazafah? Iaitu berlebih-lebihan dalam penetapan pahala dan dosa. Perkara yang kecil diletakkan hukuman yang terlalu besar ataupun ganjaran yang terlalu besar yang tidak munasabah. Seperti hadis, Man qala la ilaha illallah khalaqallahu min tilkal kalimah ta'iran lahu sab'una alfa lisan likulli lisanin sab'una alfa lughah yastaghfiruna Allah lahu. Yang bermaksud, sesiapa yang mengucap la ilaha illallah, Allah ciptakan kalimah itu menjadi seekor burung yang mempunyai 70,000 lidah. Setiap lidah itu ada 70,000 bahasa yang beristighfar kepadanya. Jadi ini adalah dirujuk daripada Maktabah Al-Matbu'ah Al-Islamiyah. Jadi kita tahu bahawa kalimah la ilaha illallah itu mempunyai ganjaran pahala yang besar. Tetapi untuk ganjaran yang dinyatakan dalam hadis ini, dia terlalu kita kata tidak logik. Untuk 70,000 lidah dan 70,000 bahasa, macam tidak kena pada akal kita. Dan seterusnya ialah yang ke-8, hadis itu tidak logik. Sebagai contoh, Alaikum bil adasi fa innahu mubarakum muqaddas wa qad baraka fi sab'una nabiyyan. Yang bermaksud, hendaklah kamu makan kacang dal kerana ia berkat dan melunakkan jantung hati, membanyak air mata dan ia disucikan oleh 70 Nabi. Jadi perkara ini, hadis ni dia macam tak logik. Benda dengan kacang dal dan melunakkan jantung dan disucikan oleh 70 Nabi. Jadi ini adalah hadis yang dibuat oleh pendusta. Jadi antara kenapa perawi-perawi dan pendusta itu membuat atau mereka hadis-hadis ini adalah mungkin hadis ini salah satunya adalah kerana untuk menggalakkan sesuatu amal, sehingga dia membuat-buat hadis supaya orang beramal, tetapi perkara itu tidak benar, ataupun untuk memburukkan agama Islam, ataupun untuk menyokong sesuatu parti atau sesuatu puak.
Jadi mereka melakukan hadis palsu dan menyebarkannya. Jadi wallahu alam. Jadi saya serahkan kepada Daniel Azwani untuk membicarakan pasal topik seterusnya. Okey. Sekarang kita pergi kepada definisi gerakan anti hadis. Gerakan anti hadis dalam bahasa Arab ini dipanggil munkir as-sunnah, iaitu diorang ni ingkar kepada as-sunnah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, gerakan ni ialah suatu usaha atau kegiatan-kegiatan. Anti pula ialah yang bermaksud melawan, membantahi, menentang dan juga tidak mempersetujui. Jadi daripada takrif anti hadis dan juga gerakan ini, kita dapat menyimpulkan bahawa golongan anti hadis ni ialah gerakan yang dibawa oleh individu atau kumpulan atau usaha kegiatan untuk menolak as-sunnah, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian daripada menjadi sumber hukum dan rujukan. Maksudnya mereka tolak hadis sebagai sumber autoriti yang kedua, sebagai panduan. Okey, bagi mereka yang berada dalam gerakan ini, mereka ni hanya berpegang atau menjadi panduan kepada Al-Quran sahaja. Okey, sebenarnya golongan ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, golongan ini sememangnya bermatlamat untuk menghancurkan Islam. Maksudnya tujuan mereka tidak memegang hadis ataupun gerakan anti hadis ni, mereka untuk menghancurkan Islam. Yang kedua, golongan yang hanya memadai dengan mengikut Quran sahaja dan mengingkari hadis. Yang ketiga, golongan yang menerima hadis tertentu seperti hadis mutawatir dan mereka menolak hadis ahad kerana mereka mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Jadi sekarang kita meneliti mengenai sejarah kemunculan dan perkembangan golongan anti hadis. Okey, kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat-saat kemunculan golongan ini dapat ditinjau dalam kalangan kaum Quraisy, di mana ada seseorang yang telah mendustakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maksudnya, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia akan ditempatkan ke dalam neraka. Okey, namun mereka ini tidaklah dikategorikan sebagai golongan anti hadis kerana telah nyata akidah mereka yang tidak beriman terhadap ajaran Islam itu sendiri. Okey, selepas itu kita meneliti pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, di mana terdapat seorang yang bernama Umayyah bin Khalid yang cuba mencari penyelesaian terhadap pelbagai masalah hanya merujuk kepada Al-Quran semata-mata. Namun beliau telah membincang bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengenai perkara tersebut. Seterusnya Ibnu Umar telah mengingatkan kepada beliau supaya menerima dan melaksanakan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu-ragu, kerana apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tepat dan juga benar. Hal ini dibuktikan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima huwa al-Quran wa sunnah Nabi." Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Jika kamu berpegang kepada 2 perkara ini, kamu tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun begitu. Perkara tersebut hanyalah dalam pandangan peribadi seorang semata-mata dan
bukanlah berkembang sebagai kumpulan ataupun gerakan anti hadis. Okey, seterusnya pada zaman Abbasiyah, iaitu Imam Syafi'i dalam kitabnya menyatakan bahawa golongan yang menolak hadis ini telah muncul secara berkelompok sejak pada penghujung abad yang kedua atau yang ketiga Hijrah. Mereka ini hanya berteraskan kepada dua perkara, iaitu penolakan terhadap hadis yang bersifat bukan mutawatir, iaitu hadis seperti hadis ahad dan sebagainya. Dan mereka ini mendakwa hadis bukanlah penguat kepada Al-Quran Al-Karim. Bahkan mereka ini menganggap bahawa Al-Quran ini sebagai hadis ini sebagai hukum yang terpisah daripada Al-Quran Al-Karim. Okey, pada zaman berkenaan, orang yang mula-mula berdebat dengan golongan anti hadis ini ialah Imam Syafi'i. Beliau telah berjaya mematahkan idea-idea yang palsu yang dikemukakan oleh golongan anti hadis, sehingga mereka kembali bersetuju, dan hujah-hujah beliau menyebabkan mereka ni berpegang semula kepada hadis Rasulullah SAW. Maksudnya di sini Imam Syafi'i ini adalah orang yang sangat hebat kerana beliau dapat mematahkan golongan anti hadis dan gerakan anti hadis dan menyebabkan mereka ini berpegang semula kepada hadis Rasulullah SAW. Okey, sekarang kita meninjau kepada pergerakan atau perkembangan kumpulan anti hadis di Malaysia. Sebenarnya kumpulan anti hadis di Malaysia ini sudah wujud pada tahun 1984. Kumpulan ini diketuai oleh golongan intelektual dan juga berpengaruh. Mereka ini bergerak secara rahsia setelah diharamkan oleh kerajaan. Okey, pergerakan anti hadis di Malaysia ini digerak oleh atau dipelopori oleh Kasim Ahmad, iaitu seorang pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia, dan beliau bersama rakan-rakannya iaitu Osman Ali dan juga Abdul Manan Harun mula mengembangkan fahaman ini pada tahun 1985. Mereka ini cuba menarik perhatian umat Islam dengan menggunakan teori bahawa ajaran Islam ini hanya berteraskan kepada Al-Quran dan Al-Quran Al-Karim serta kajian saintifik melalui akal semata-mata. Maksudnya hanya Al-Quran sahaja dijadikan panduan dan juga menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan akal semata-mata. Idea tersebut kemudiannya dikembangkan menerusi penulisan artikel yang bertajuk penolakan teori ahli-ahli hadis di dalam ruangan berani kerana benar dalam akhbar watan. Okey, isi kandungan daripada artikel ini, tajuk ini, ia mengatakan bahawa kalimah syahadah hanya berpegang kepada la ilaha illallah, dan mereka ini menolak kepada Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang kedua, ia mengatakan bahawa aurat perempuan bukanlah aurat. Yang ketiga, ia menyatakan bahawa kita selawat kepada Rasulullah SAW ni hanya tujuan untuk menewakan Nabi atau memperbesarkan nama Nabi Muhammad SAW sahaja. Namun perkara itu tidak betul dan juga adalah palsu. Pada September 1985, beliau ni telah menganjurkan sebuah majlis perbincangan yang membahaskan berkenaan teori hadis di pejabat aliran di mana di Jalan Sungai Nibung, Pulau Pinang, dan juga di rumah beliau. Rumah beliau di Tanjung Bunga, juga di Pulau Pinang. Berikutan dengan itu, beliau ni telah dikecam oleh para ulama dan juga kerajaan kerana ajarannya yang sesat, dan juga pihak kerajaan pada ketika itu telah membatalkan beberapa siri ceramah beliau yang telah dirancang. Antaranya ialah ceramah yang bakal diadakan di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi, telah dibatalkan oleh kerajaan kerana kerajaan merisaukan tentang
pegangan umat manusia di Malaysia ini kerana ajaran beliau adalah sesat dan juga menyesatkan. Okey, selepas itu Kasim Ahmad ni dia telah menulis sebuah buku yang bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula terbitan Media Intelek. Antara kesilapan atau ajaran yang sesat di dalam buku tersebut ialah beliau mengatakan bahawa Nabi Muhammad wafat dan Nabi Muhammad ni hanya meninggalkan Al-Quran sahaja kepada umat Islam dan manusia. Yang kedua, beliau juga mengatakan bahawa hadis sahih ini tidak mengandungi kata-kata atau perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengandungi apa yang dianggap ataupun mereka hanya mengandungi apa yang dianggap oleh pengumpul-pengumpul hadis, iaitu riwayat Bukhari, Muslim dan juga Ibnu Majah. Ini adalah sesat dan juga tidak benar, dan dia mengatakan bahawa hanya pemikiran mereka semata-mata, bukan daripada Rasulullah SAW. Jadi atas faktor ini kerajaan telah mengharamkan buku tersebut daripada Warta Kerajaan yang bertarikh 10 Julai 1986. Jadi jelas menunjukkan bahawa isi kandungan ataupun kesilapan daripada buku tersebut adalah tidak benar dan juga perkara yang sesat serta omongan semata-mata. Okey, sekarang kita pergi kepada hujah oleh golongan anti hadis dan juga cara untuk jawapan untuk menepis hujah tersebut. Yang pertama, sebenarnya hujah ini ada banyak, tetapi saya akan menekankan daripada beberapa aspek sahaja supaya dapat dijadikan rujukan dan juga panduan. Yang pertama, golongan anti hadis ini ia berkata Auzubillahiminasyaitanirrajim. Dia berkata Al-Quran ni adalah lengkap, terperinci lagi sempurna. Maka sebab apakah perlu dirujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma faratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, yakni Al-Quran, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Okey, jawapan untuk menepis hujah ini ialah Al-Quran ni seperti yang kita tahu, Al-Quran ni adalah lengkap, sempurna, kelengkapan dan juga merujuk kepada peranan Al-Quran ni sebagai kitab panduan untuk umat manusia supaya berpegang dengan kitab ini. Jadi Al-Quran ini telah mengusulkan pelbagai kaedah atau cara supaya dapat mempraktikkan risalah Al-Quran ini dalam kehidupan seharian mereka sehinggalah hari akhirat. Jadinya contoh dalam Al-Quran ada berkata, Allah berfirman, wa aqimus solata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dirikanlah kamu solat, tunaikanlah zakat dan rokoklah bersama dengan orang yang rokok. Tetapi dalam Al-Quran ini tidak memperincikan mengenai cara untuk solat dan juga zakat. Hal ini telah diperincikan di dalam hadis, di mana Nabi SAW berfirman, solatlah kamu seperti mana aku solat. Itu berdasarkan potongan. Okey, jadi yang boleh saya nyatakan bahawa dalam suasana kelengkapan dan keperincian ini, Al-Quran meletakkan dasar serta prinsip yang jitu bahawa hadis sunnah Rasulullah SAW ni wajib dijadikan salah satu sumber dan juga tidak perlu disisihkan dalam Islam. Jika kita menyisihkan hadis Rasulullah SAW, ia juga bermaksud kita menyisihkan sebahagian daripada Al-Quran Al-Karim, kerana dua itu merupakan sumber dan pedoman dalam kehidupan kita. Inilah jawapan yang tepat untuk menangani ataupun menjawab hujah golongan anti hadis. Okey, di samping itu, hujah yang kedua yang dikatakan oleh golongan anti hadis ni ialah mereka mengatakan
Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan kesilapan sehingga beliau ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ini bererti Nabi Muhammad SAW ni bukan seorang yang maksum dan juga sering berbuat silap, dan tidak memungkin kita perlu ikut apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah hujah yang dikatakan oleh golongan anti hadis. Jadi cara untuk menjawab itu, kita tengok beberapa contoh ayat Al-Quran yang dinyatakan, di mana dalam surah At-Taubah ayat ke-43 yang mafhumnya iaitu berdasarkan waktu tu Rasulullah SAW telah mengizinkan beberapa orang untuk tidak ikut perang bersama Rasulullah, dan keizinan ini ditegur oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-43, iaitu mafhumnya, Allah memaafkanmu wahai Muhammad. Mengapa engkau tidak mengizinkan mereka untuk berperang sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar, dan sebelum engkau mengetahui bagi orang-orang yang berdusta? Itulah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, teguran yang kedua, di mana Rasulullah SAW ni pernah mengasingkan diri daripada bersama para isterinya, dan kerana beliau ni tidak menyukai tindakan mereka yang bersepakat antara satu sama lain yang telah membelakangi baginda. Tindakan Rasulullah ini telah dibetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat pertama, iaitu wahai Nabi, mafhumnya, wahai Nabi, mengapa engkau haramkan dengan bersumpah menyekat dirimu kepada menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu, yakni isterimu, kerana engkau hendak mencari keredaan isterimu. Dalam pada itu Allah ampunkan kesilapanmu itu, dan Allah sememangnya Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini jelas menunjukkan teguran lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita boleh fikirkan adalah tidak benar untuk membuat kesimpulan bahawa Nabi Muhammad SAW ni adalah seorang Rasul yang keliru, silap dan juga salah semata-mata, seperti mana beberapa contoh yang saya katakan tadi yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Ungkapan kisah-kisah kesilapan ini, Rasulullah ini di dalam ayat ni bukanlah bertujuan untuk mengatakan Nabi ni seorang yang selalu buat silap dan juga seorang yang tergelincir di dalam lembah kesalahan, tetapi menunjukkan bahawa baginda ni adalah seorang mulia, seorang manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad ni sentiasa dipelihara oleh Allah dan diawasi daripada kesilapan. Sebab itulah Allah selalu tegur Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi ni merupakan manusia pilihan, dan juga bukan senang untuk menjadi seorang Nabi ini, kerana beliau haruslah menentang berbagai ancaman daripada orang luar.